Tuan-tuan dan jemaat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud hadis, barang siapa yang bercakap-cakap atau berkata diam pada sahabatnya pada ketika itu sedang berkhutbah, maka sesungguhnya sia-sialah pahala jemaahnya. Oleh itu kita semua hendaklah dengar serta taat, mudah-mudahan kita diberkati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam surah Al-Hasyri pada ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh ulama, ada seorang tanya ulama, apa maksud takwa? Kata ulama, takwa ni tuan-tuan, menjaga dan memelihara diri daripada berbuat sesuatu yang menyebabkan Allah murka. Jaga dan memelihara diri daripada sesuatu yang menyebabkan Allah murka, itu takwa. Atau maksud yang paling mudah kita faham tentang takwa, berhati-hati dengan perkara dosa, itu takwa. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berwasiat dengan 3 wasiat. Mudah-mudahan 3 wasiat ini dapat kita ambil ibrah, pengajaran sempena kita menyambut Isra' wal Mi'raj. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebut dengan 3 pesanan yang cukup hebat, cukup banyak pengajaran, mutiara hikmah yang cukup banyak. Yang pertama, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innad din 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Orang tanya, Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh Musa, Tuan Guru, apa maksud Islam? Jawab Tuan Guru Haji Saleh Musa, Islam tu menerima dan patuh. Menerima akan segala apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Terima tu patuh Menerima akan segala apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima bulat-bulat patuh. Itu Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah
Ali Imran pada ayat yang ke-85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Ali Imran pada ayat 85. Tuan-tuan, kita dapat Islam tanpa perlu pengorbanan. Kerana Islam kita, Islam keturunan. Lahir-lahir kita Islam. Kita tak pernah rasa susah payah untuk dapat Islam. Berbanding dengan para sahabat. Para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka nak dapat iman, mereka nak dapat Islam dengan jalan susah payah. Tu kata ulama, 3 nikmat, 3 perkara yang sangat besar nikmatnya. Sangat mahal harganya. Cukuplah dengan 3 perkara nikmat yang Allah bagi ni tuan-tuan. Allah tak bagi yang lain pun tak apa dah. Kita sangat-sangat beruntung. Yang pertama, Allah bagi iman. Yang kedua, Allah bagi Islam. Yang ketiga, Allah berikan kita, Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman dengan Islam lebih mahal daripada segala benda yang ada dalam dunia ni. Allah berikan Islam, iman dengan Islam kepada orang yang Allah sayang sahaja. Sahabat tuan-tuan nak dapat iman, nak dapat Islam dengan jalan susah payah. Bilal nak dapat iman, Bilal terpaksa mengharungi seksaan demi seksaan, dipukul, dicemeti. Kemuncak seksaan yang Bilal terima, menerak di tengah-tengah padang pasir yang sangat panas, dan diletakkan batu besar di tengah-tengah belakang Bilal. Diletakkan besi panah yang baru dibakar, merah menyala, letak di belakang, tengah-tengah belakang Bilal, semata-mata kerana iman dan Islam. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Khabbab, guru Quran kepada adik Sayyidina Umar, Fatimah binti Khattab. Satu hari Khabbab ni tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bila lagi Islam nak menang?" Lalu ketika tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba menjadi merah muka, tanda Rasulullah dalam keadaan marah. Sayyidina Umar melihat wajah Rasulullah bertukar menjadi merah. Sayyidina Umar geram, "Jaga engkau Khabbab, jaga engkau Khabbab." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam akan menang. Islam akan menang." Saat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Sayyidina Umar memanggil Khabbab. Bila Khabbab mai, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Khabbab, kenapa engkau begitu biadab ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau bertanya bila lagi Islam nak menang. Kenapa engkau begitu biadab wahai Khabbab?" Lalu jawab Khabbab sambil menangis, "Wahai Amirul Mukminin, lihatlah di belakang badanku." Khabbab diangkat jubah tuan-tuan, tunjuk belakang badan, tinggal kulit rapat dengan tulang. Menangis teresak-esak Sayyidina Umar. Kata Khabbab, "Wahai Umar, ketika awal-awal Islam, aku pernah ditangkap oleh Abu Jahal dan musyrikin Quraisy kufar. Mereka panggang aku di atas api, panggang macam yang golek tu, sampai api itu bertukar menjadi abu." Tuan-tuan, semata-mata kerana iman dengan Islam, kita dapat iman, dapat Islam tanpa perlu pengorbanan. Dalam dunia hari ini tuan-tuan, lah ni lah ada 7 bilion manusia yang Allah berikan hidayah dapat Islam. Baru ada 2 bilion ya tuan-tuan. Kita semualah tuan-tuan beruntung, Allah pilih kita dengan kasih sayang Allah untuk dapat iman, dapat Islam. Untuk itu berterima kasihlah kepada Allah kerana Allah berikan kita iman dengan Islam.
Iman dengan Islam Allah bagi kepada orang yang Allah sayang sahaja, walaupun orang yang paling rapat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling rapat dengan Nabi? Tak lain tak bukan bapa saudara Nabi, Abu Talib. Bapa saudara Nabi Abu Talib membantu membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi galang ganti ketika Nabi dihina, ketika Nabi diancam. Abu Talib lah yang menjadi galang ganti, membantu membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, bapa saudaramu Abu Talib dalam keadaan nazak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas ke rumah Abu Talib, sampai sahaja ke rumah Abu Talib dalam keadaan nazak, sedang berhempas bulan menghadapi sakratul maut tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ketika tu. Abu Talib dikelilingi oleh pimpinan-pimpinan Mekah. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada ramai. Nabi pegang tangan Abu Talib, kata Nabi, wahai bapa saudaraku, ucapkanlah dua kalimah ini. Ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapkanlah dua kalimah ini, nescaya engkau akan selamat di hari akhirat nanti. Wahai bapa saudaraku, Nabi merayu kepada bapa saudaranya Abu Talib, ucapkanlah dua kalimah ini, nescaya engkau akan selamat. Apa jawab Abu Talib dalam keadaan menangis? Abu Talib jawab, wahai Muhammad, wahai anak saudara kesayanganku, aku nak sangat ucapkan dua kalimah ini semata-mata untuk gembirakan hati kamu. Aku nak sangat ucap dua kalimah ini semata-mata untuk gembirakan hati kamu. Wahai Muhammad, kalau aku ucapkan dua kalimah ini semata-mata untuk gembirakan hati kamu, nanti apa kata orang Arab Quraisy terhadap aku? Abu Talib sanggup tinggal agama nenek moyangnya semata-mata kerana anak saudaranya Muhammad. Itu jawapan Abu Talib, dan akhirnya Abu Talib mati tanpa iman, mati tanpa Islam. Nabi teresa-esa menangis. Dan Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya surah Al-Qasas. Allah jawab, Allah tegur Nabi, kata firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa memberi hidayah. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya menerima Islam. Tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki menurut undang-undang peraturannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat hidayah petunjuk kepada memeluk Islam. Tuan-tuan, betapa beruntungnya Allah bagi kita iman, tuan-tuan. Betapa beruntungnya Allah bagi kita Islam tanpa pernah kita minta pun. Tak pernah pun kita minta, wahai Allah bagi aku Islam, tapi Allah pilih kita dengan kasih sayangnya. Tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Yang kedua, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan bagimu. Kita ni sibuk, tuan-tuan, macam Tok Bilal kata tadi, sibuk kita semua. Saya pun sibuk. Sibuk kita, tuan-tuan, dalam banyak kesibukan yang kita buat dalam dunia ni, tuan-tuan. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, cukuplah amal soleh, ketaatan itu sebagai kesibukan bagi kita semua. Kerana dunia ni bukan tempat tinggal kita, tuan-tuan. Dunia ni tempat untuk kita tinggalkan. Tu Sayyidina Umar, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat yang ke-23, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa abtaghu ila rabbihim ulaika ashabul jannah
hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta tunduk taat menunaikan ibadah kepada Tuhan mereka dengan khusyuk, mereka itulah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. Tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan kita, tuan-tuan. Kata Sayyidina Umar, jikalau kita letih kerana melakukan kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang, sedangkan kebaikan itu akan kekal. Letih memang letih buat tuan-tuan nak buat ketaatan ni. Tambah buat baik ni memang Allah uji, tuan-tuan. Kita tak terlepas daripada orang kata dekat kita. Nak buat baik, nak jadi baik, mesti kita akan harungi apa? Orang kata, orang tak puas hati. Macam apa? Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim dengan anaknya dengan keldai. Luqmanul Hakim naik atas Luqmanul Hakim tarik keldai, tali keldai, anak duduk atas keldai. Orang kata apa ni Luqman? Apa ni anak, biar ayah berjalan, anak duduk atas keldai. Tukang Luqmanul Hakim naik duduk atas keldai, anak pula tarik keldai. Orang kata pula, apa punya anak? Apa punya pak, anak tarik keldai, pak duduk senang-senang atas keldai. Yang ketiga, dua-dua orang naik duduk atas keldai. Orang kata juga, apa ni pak dengan anak memberatkan keldai naik dua-dua orang. Orang kata sekali lagi, bila dua-dua orang ni turun daripada keldai, tarik keldai, dua-dua orang turun. Orang kata pula, apa ni ada keldai tak guna? Tuan-tuan, tak terlepas kita daripada orang nak kata. Sebab apa? Kita nak buat baik, nak jadi baik, macam itulah, tuan-tuan. Jangan pernah mengeluh, kerana ini adalah ketentuan Allah. Kerana Allah pilih kita untuk iman, Allah pilih kita untuk Islam, Allah pilih kita untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menangis untuk kita semua. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu lagi, namun jikalau kita bersenang-senang dengan perkara dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang, sedangkan dosa itu akan kekal. Seronok dengan dosa, tuan-tuan, seronok dengan dosa, seronok tu akan hilang, tapi dosa akan kekal, yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan Imam Bukhari menasihatkan kita ambil pengajaran, tuan-tuan. Kata Imam Bukhari, manusia tidak lena. Manusia tidak lena ketika hidup di dunia dan tersedak jaga ketika berada di dalam kubur. Maksudnya, tuan-tuan, manusia banyak menghabiskan masa dalam hidup ni sia-sia, tersedak jaga dalam kubur dengan penuh penyesalan. Tuan-tuan, kita jangan banyak biarkan masa kita berlalu dengan sia-sia. Gunakanlah untuk persiapan akhirat kita. Dan yang terakhir, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayatnya, dalam firman-Nya dalam surah Al-Hasyr pada ayat ke-19. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan yang terakhir, tuan-tuan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari sekian banyak pengajaran, cukuplah kematian itu sebagai pengajaran bagimu. Dalam banyak-banyak kita nak dengar nasihat pengajaran, tuan-tuan, cukup mati itu adalah nasihat pengajaran yang perlu kita ambil ibrahnya. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, cukuplah kematian sebagai nasihat, dan yakinlah kepada Allah sebagai kekayaan, yakin kepada Allah sebagai kekayaan, serta ibadah sebagai kesibukan. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut, bila orang tanya, wahai Imam Ghazali, apakah yang paling jauh dan apakah yang paling dekat? Lalu jawab Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang jauh adalah masa yang telah berlalu. Kemarin dah berlalu, tuan-tuan, jauh tapi kalau kemarin kita isikan dengan amal soleh, beruntung saat kita berdiri di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Dan kata Imam Ghazali, yang dekat itu adalah mati. Nabi SAW, tuan-tuan, dengan sahabat, satu ketika Nabi buat 3 garis. Nabi ambil ranting, Nabi buat
3 garisan. Garisan pertama, garisan kedua, garisan ketiga. Nabi kata garisan pertama ni adalah kita. Garisan kedua adalah kematian. Garisan ketiga adalah angan-angan. Sedang angan-angan tu masih jauh lagi. Angan-angan untuk kehidupan dunia. Nak kaya, nak seronok, nak macam-macam. Tuan-tuan sekali dengan saya samalah. Tapi yang kedua yang paling dekat adalah kematian itu sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita di dalam firman-Nya sebagai mengakhiri khutbah pada hari ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul azim, yang bermaksud tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terperdaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyakkanlah daripada mengingat si pencabut kelazatan, iaitu kematian. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebut sebagai peringatan untuk kita bersama, bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu, maka bersiap-siaplah untuk mati. Engkau akan menderita rugi penuh penyesalan. Barakallahu li wa lakum fil Quran wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa yan najatat taibin. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ali Imran pada ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Di hari Jumaat yang penuh keberkatan ni, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabah wal qarabah wat tabi'in wa man tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أنزل الرحمة والسكينة والسلامة والعافية على ملكنا Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah wa kadzalika Maulana Al-Sultan Salihuddin ibni Al-Marhum Sultan Badli Shah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.